Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita nak belajar subtopik darab nilai wang bagi matematik tahun 5 rujukan buku teks muka surat 95. Kita terus ke contoh yang pertama, perbualan di antara seorang pembeli dengan salesman motosikal. Jadi salesman tu kata, kita telah menjual 20 buah motosikal ini dalam tempoh setahun. Okey, kemudian ditulis di sini harga sebuah motosikal tu berharga RM42,970. Soalannya, kira jumlah nilai jualan untuk 20 buah motosikal berkuasa tinggi itu. Jadi baca dan fahami soalan, kemudian bulatkan kata kunci. Jadi kata kunci yang dikenal pasti di sini ialah jumlah dan 20 buah motosikal. Okey, jumlah di sini bukan jumlah yang sedikit ya, jumlah yang agak besar. Jadi jumlah yang agak besar ni adalah operasi untuk darab ya, darab. Jadi soalan ni operasinya darab. Jadi ada dua kaedah darab di sini. Pertama sekali guna kaedah bentuk lazim darab bentuk lazim. Jadi bila darab bentuk lazim, RM tu tak perlu bawa turun lagi ya. Jawapan last kali barulah kamu bawa turun RM. Jadi seterusnya kamu tambahlah. Jadi jangan lupa last kali tulis RM. Soalan ada RM, jawapan perlu ada RM. RM859,400. Jadi kaedah yang kedua, gunakan bentuk lattice kaedah lattice. Jadi tak perlu tulis RM lagi. Jawapan akhir sekali baru tulis RM. Jadi dapatlah jawapan yang sama ya. RM859,400 bagi 20 buah motosikal berkuasa tinggi. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. A, okay, darab dengan 10. B, darab dengan 100. Jadi untuk kaedah yang ni kita akan gunakan kaedah ombak ya. Jadi darab 10 maksudnya satu ombak. Satu ombak ke kanan. Darab 100, 2 ombak ke kanan. Darab 1000, 3 ombak ke kanan. Jadi kamu tengok di sini darab dengan 10 ada satu sifar ya. Satu sifar maksudnya satu ombak ke kanan. Ombak tu maksudnya kita ubah titik perpuluhannya, satu ombak ke kanan. Jadi di sini tak adalah ombak tu dah berpindah ke kanan satu ya. Okey. Ditulislah jawapannya 389216 titik perpuluhan perpuluhan sifar. Di dalam perpuluhan sifar ni tak perlu tulis. Jadi yang paling tepatnya inilah jawapannya. Okey, alright. Kemudian soalan B kita nak darab dengan 100. 100 ada dua sifar. Bermaksud dua ombak ke kanan. 1, 2. Jadi ombak tu kita ubah titik perpuluhan. Kita buanglah titik perpuluhan yang ni. Jadi tulis mula jawapannya RM 389216 sifar. Titik perpuluhan. Okey, yang ni tak perlu tulislah sebab tiada nombor ya. Jadi yang ni buang, yang inilah jawapannya untuk jawapan B ya. Sekiranya ada soalan melibatkan darab dengan 1000, 1000 ada 3 sifar, bermaksud 3 ombak ke kanan. 1, 2, 3. Okey, titik perpuluhan ubah ke sini. Jadi yang tiada nombor ni adalah sifar. Jadi titik perpuluhan ini sudah berubah ya. Jadi inilah jawapan untuk darab 1000. Seterusnya kita tengok contoh 3A. Okey, 100 darab dengan RM6,240.70. Jadi soalan ni melibatkan darab 100, tak perlu buat bentuk lazim Cuma guna kaedah ombak. Darab 10, darab 100, darab 1000 guna kaedah ombak ke kanan ya. Jadi dua sifar, 2 ombak ke kanan, 1, 2. Okey, sudah pindah ke sini titik perpuluhan. Jadi tulis mula jawapannya. Okey, macam ni jawapannya. Titik ni tak perlu tulislah. Jadi ini jawapannya. 624,070. Seterusnya soalan B melibatkan darab 1000 ya. Ada 3 sifar, maksudnya 3 ombak. 1, 2, 3. 3 ombak ke kanan, ubah titik perpuluhan di sini. Jadi tempat yang tiada nombor ni, ombak ni, jadinya sifar. Jadi di sini sudah berubah ya titik perpuluhannya.
Jadi kamu dapat jawapannya 284,150. Okey, titik yang ni tak perlu tulis. Jadi inilah jawapannya. Contoh keempat, hitung hasil darab 79 dan RM1,499.80. Okey, jadi boleh guna dua kaedah bentuk lazim dan kaedah lattice. Jadi dah darab dengan 9 ya. Jadi dah habis yang ni, potonglah. Okey, sekarang ni nak darab dengan 7. Pastikan di sini sifar ya. Jadi sifar darab 7 turun bawah sifar ya. Jadi darab dengan 2 digit tadi. Jadi jangan lupa tambah yang ni dan tulis RM. Dan satu lagi. Ingat ya, titik perpuluhan tadi kamu tak perlu bawa turun ke dua tempat ni. Jadi kamu cuma perlu bilang saja. Yang ni 80 sen ni 2 tempat perpuluhan ya. Jadi 1 nombor, 2 nombor, titik. Jadi 1 nombor, 2 nombor, titik di sini. Jadi macam mana cara kita nak bacanya? RM118,484.20. Jadi kalau susah juga nak baca, okey, kamu bulatkan duit sen. Yang ni untuk sen, tak kacau ya. Jadi bilang yang ni 1, 2, 3 garis. Jadi di sini bacaannya 118,000. Yang ni RM484.20. Alright. Dibagi siapa yang selalu gunakan kaedah lattice, boleh gunakan kaedah lattice. Cuma tak perlu lagi tulis RM di depan ni dan titik perpuluhan tak perlu tulis. Selepas dapat jawapan, barulah kamu bilang berapa tempat perpuluhan. Jadi kamu dapat jawapan 11848420. Jadi tulislah RM, kena ada RM . Jawapan perlu tulis RM. 11848420. Okey, yang akhir sekali jangan lupa. Okey, yang ni ada 2 tempat perpuluhan. 1, 2 titik. Jadi kamu perlu tulis 1, 2. Yang ni ya, 1, 2 titik di sini. Jadi samalah jawapannya dengan yang tadi. RM118,484.20. Alright. Jadi dah darab dengan 4 dulu. Kemudian dah habis 4. Potong ya. Okey, darab dengan 1. Okey, di sini automatik sifar. Jadi 5 darab 1 turun bawah 5 ya. Jadi seterusnya tambahlah. Jadi jangan lupa tulis RM dan titik perpuluhannya ada 2 tempat perpuluhan ya. 1, 2 titik. Jadi 1, 2 titik. Jadi cara nak bacanya mudah saja. Okey. Duit sen ni bulatkan. Kemudian 1, 2, 3 garis. Kemudian yang ni bulatkan. Yang ni kita baca 332,000. Yang ni RM766.70 ya. Okey, cikgu ulang, RM332,766.70. Murid yang tinggal di utara jangan tulis 7 kupang ya. 7 kupang tu salah. Alright. Dapatlah jawapannya. Jadi kaedah kedua, bagi murid yang biasa guna kaedah lattice tak ada masalah. RM tak perlu tulis, titik perpuluhan tak perlu tulis. Okey, kamu dapat jawapan yang ni. Jangan lupa tulis RM 332766 70. Okey, kemudian titik perpuluhan ataupun tempat perpuluhan 1, 2 titik. Jadi 1, 2 titik di sini untuk duit sen ya. Jadi cara kita bacanya sama juga macam tadi ya. RM332,766.70. Okey, clear. Seperti biasa, kena buat latihan pengukuhan supaya kamu faham ya semua yang cikgu ajar. Boleh pause video dan bagi siapa yang ada buku teks tahun 5 ya, muka surat 96. Okey, 96. Dan ini soalan yang ketiga dan cikgu akan share jawapan ya. Jadi teknik belajar matematik, buat soalan, ada jalan kerja, kemudian cek jawapan. Okey, cikgu dah berikan jawapan. Jadi itu sahaja
perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.